Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا ورسولا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما علم عز وجل صالح النية. ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Alhamdulillah, kita masih boleh bernafas, tarik nafas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih hidup di dunia ini di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syariah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah telah berkata di dalam kitabnya, "I'lam anna kulla nafasin min anfasika jauharatul la qimata laha." Allahu Akbar. Ketahuilah kamu, sesungguhnya setiap nafas daripada nafas-nafasmu ialah setiap nafas daripada nafas-nafasmu ialah satu benda yang tidak nilai baginya, tidak harga untuknya. Jauharatul la qimata laha. Satu nafas. Ulama kata setiap hari seorang bernafas, tarikan nafas pada satu jam 1000 kali. Maknanya dalam satu hari 24,000 kali tarikan nafas. Subhanallah. Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas telah berkata dalam sehari semalam bernafas sebanyak 24,000 kali tarikan nafas, dan setiap jam sebanyak 1000 tarikan nafas. Subhanallah. Jika dia berniat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua itu, maka semua amalannya akan menjadi amalan yang baik. Semua amalannya jadi amalan yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu nafas, tapi niat dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tarikan nafas kerana Allah Subhanahu wa taala dapat pahala dengan niat di dalam hatinya. Dan Imam Ahmad bin Hasan pun berkata, jika dia berniat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah taala, kalau seorang buat maksiat berapa banyak, dalam berapa masa? 1 jam, 2 jam, setengah jam, 2 minit, 2 minit, 3 minit. Tapi berapa banyak dia bernafas dalam waktu itu? Setiap nafas itu maksiat. Makna ini dia dapat
balasan bukan untuk maksiat itu. Sebab setiap nafas yang keluar dalam keadaan maksiat. Kita sekarang, tuan-tuan, puan-puan, berada dalam majlis ilmu. Kita bukan dapat pahala majlis ilmu sahaja, tak? Tak. Kita sekarang tarikan nafas bagi nafas. Nafas itu yang keluar. Ketika kita berada dalam majlis ilmu, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im." Segala nikmat yang kita beri kepada kamu akan bertanya pada hari kiamat. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita sekarang duduk dalam majlis ilmu. Setiap nafas keluar, tarikan nafas pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ahmad bin Hasan al-Attas, jika dia berniat untuk bermaksiat kepada Allah dengan semua itu, maka semua amalannya menjadi maksiat, rosak amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang sentiasa menggunakan waktunya di dalam ketaatan kepadanya. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu hari Sayyidina Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi, kepada malaikat maut. Malaikat maut namanya Israel. Satu riwayat namanya Israel. Ada satu riwayat lain tidak ada tahu apakah nama malaikat maut. Tapi ada satu riwayat nama malaikat maut ialah Israel. Allah bertanya kepada Israel, "Wahai Israel, pernah tak kamu rasa takut? Pernah tak kamu rasa takut?" Dia kata, "Sekali wahai Allah, saya rasa takut. Rasa takut satu kali sahaja." Bila? Dia kata, "Pada satu hari kamu ya Allah suruh saya ambil nyawa seorang budak kecil. Tapi dia berada di dalam padang pasar. Dia seorang dengan ibunya, bukan ambil nyawa budak itu, ambil nyawa ibu budak itu. Mereka berdua di dalam padang pasar. Dua orang sahaja, tidak ada selain malaikat kamu ya Allah. Bila saya nak ambil nyawa perempuan itu, saya rasa sedih. Kasihan dia. Siapa yang jaga dia? Siapa yang jaga budak ini? Dia seorang saja, dia baru lahir. Tapi saya ikut arahan kamu ya Allah. Ibu budak itu mati. Saya tinggal budak itu di dalam padang pasar seorang. Tidak ada orang. Malaikat kamu ya Allah. Bila kamu takut?" Dia kata, "Pada satu hari ya Allah, bila kamu suruh saya ambil nyawa seorang hambamu, orang itu yang penuh cahaya daripada cahayamu. Dia orang yang beramal, sentiasa beramal ketaatan kepadamu. Dan dia terkenal di antara kamu dia, antara orang kamu dia, orang yang waliullah. Tapi bila saya datang, bila saya hampir kepadanya nak ambil nyawanya, ada nafas dia, saya lari daripada nafas dia. Saya nampak nafas yang keluar daripadanya, dan yang dia tarikannya penuh cahaya. Saya rasa terkejut, takut. Apakah nafas ini? Tapi kita tak nampak. Bila kita keluar, kita tak nampak. Tapi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala nampak nafas yang penuh cahaya daripada cahaya Allah, yang keluar daripada keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, "Ya Allah, bila aku nak ambil kepadanya, dia tarikan cahaya dan keluarkan daripadanya cahaya, nafasnya." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, kamu tahu tak orang itu siapa? Siapakah orang itu wahai Israel?" Dia kata, "Aku tak tahu." Dia kata, "Orang itu budak kecil yang kamu tinggal dia di padang pasar. Padang pasir. Aku menjagakan dia sehingga dia jadi seperti mana kamu nampak."
Subhanallah. Ini nafas. Tengok nafas dia bagaimana. Baru nafas dia, tapi anggota-anggota dia bagaimana. Makna ni, marilah tuan-tuan, puan-puan, kita insya-Allah menjagakan semua waktu kita dan menjadikan semua waktu kita kerana Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada hari-hari sebelum Zulhijjah. Hari-hari sebelum Zulhijjah. Hari-hari sebelum Zulhijjah. Kita sekarang sudah berada pada hari malam keempat. Jumaat, Sabtu, Ahad, esok Senin. Malam hari keempat. Malam hari keempat. Hari ini hari hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Esok hari 4 Zulhijjah, hari kelahiran Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Makna ini kita insya-Allah kita berazam dan berniat nak puasa pada hari esok, nak raikan hari Isnin. Memang biasa sunnah puasa hari Isnin, dan hari kelahiran Nabi Isa kita raikan hari jadi Nabi Isa, dan kita raikan hari puasa sebelum Zulhijjah. Dua niat kita boleh buat pada hari esok. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, kalau kita tengok sunnah seorang pada bulan Ramadan mengimarkan dan menghidupkan setiap sepanjang malam bulan Ramadan. Tapi kalau kita tengok kepada sebelum Zulhijjah, sunnah seorang Muslim meraihkan dan menghidupkan setiap hari, bukan malam, setiap hari Zulhijjah. Semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW sebut hari Zulhijjah, dia sebut hari, bukan malam. Tapi bila sebut Ramadan, malam Ramadan. Sunnah imarah malam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun setiap malam Ramadan. Tak sebut setiap hari Ramadan. Tapi hari Zulhijjah, bila Rasulullah SAW bersabda dalam setiap hadis tentang fadilah sebelum Zulhijjah, dia sebut sebut hari siang. Siang dan batang dan tengah hari Zulhijjah. Tak semua. Makna ini sunnah seorang hidupkan waktu siang dan tengah hari dan batang. Pun sunnah seorang hidupkan waktu malam. Tapi yang lebih afdal pada waktu sebelum Zulhijjah kena jaga waktu siang. Daripada siang sampai malam. Daripada siang sampai malam dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan istighfar, baca Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, apabila kamu telah melihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kamu hendak berkorban, maka hendaklah dia menahan dirinya dari memotong rambut dan kukunya, dan sentiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain riwayat Imam Baihaqi daripada Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu wa arda, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada pada hari-hari yang begitu lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan badannya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari Allah sebut, Nabi SAW sebut hari-hari Zulhijjah. Tak sebut malam-malam Zulhijjah, sebut hari-hari Zulhijjah. Makna ini ada satu hadis lain, sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah hari-hari sebelum Zulhijjah. Sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Baihaqi. Tak sebut Nabi SAW sebaik-baik malam. Tapi dalam Al-Quran pada waktu bulan Ramadan, malam. Lailatul Qadr, contoh. Lailatul Qadr, malam. Malam. Lailatul malam. Tak jadi siang. Tapi hari-hari Zulhijjah, sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah hari-hari sebelum Zulhijjah. Bahkan ada banyak ulama yang kata hari-hari sebelum Zulhijjah lebih baik, lebih afdal daripada hari-hari bulan Ramadan. Sebab berada badannya
10 Zulhijjah hari Arafah. Hari Arafah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah sebaik-baik hari di sisi Allah ialah hari Arafah. Ini ijma'. Ijma'. Hari Arafah berada di mana? 10 Zulhijjah. Bukan dia ada pada bulan Ramadan atau bulan Rabiul Awal. Hari Arafah berada pada 10 Zulhijjah. Makna ini sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah hari 10 Zulhijjah, daripada hari pertama sampai sampai hari raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berbanyakkanlah badannya daripada tahlil dan takbir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah muakkad. Jika seorang nampak kambing ke lembu ke lagi unta ataupun unta pada 10 Zulhijjah, tiba-tiba kalau seorang lalu tepi jalan ini nampak kambing ke ataupun lembu, banyak lembu nampak, sunnah bertakbir Allahu Akbar. Sunnah muakkad. Jika seorang daripada hari pertama sampai sebelum nampak kambing ataupun lembu ataupun unta, sunnah baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah muakkad daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Baihaqi juga. Dan puasa sehari daripadanya 10 Zulhijjah seperti puasa setahun, seperti puasa 1 tahun. Puasa 1 hari daripada 10 Zulhijjah pahalanya seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Hari Jumaat kita sudah puasa hari Jumaat ataupun tak? Hari Sabtu kita puasa hari Sabtu ataupun tidak? Hari Ahad tadi berapa orang sudah puasa? Pahalanya setahun, tuan-tuan, puan-puan. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kita. Allah memberi kepada kita banyak musim untuk mencari pahala daripadanya. Tapi jangan lepaskan peluang itu. Ambil peluang daripada umur dunia ini. Kalau tak boleh puasa semua 9 hari, puasalah hari Isnin dan Khamis dan hari 9, hari Arafat. Hari 9, hari Isnin, hari Khamis. Dapat 2 niat. Kalau hari Isnin kita raikan raikan 10 Zulhijjah dan raikan hari sunnah puasa hari Isnin dan raikan hari jadi Nabi Isa. Kalau hari Khamis hari apa? Hari 8 ke? Hari Khamis? Hari 8, 9. Hari Khamis, hari apa? 7, hari 7 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 Zulhijjah ialah hari yang ditutup pintu-pintu neraka Jahannam sehingga 10 Zulhijjah. Pintu-pintu Jahannam, pintu-pintu neraka akan tutup pada hari ke-7 daripada 10 Zulhijjah sampai hari raya. 3 hari terus tutup. Pada bulan Ramadan daripada malam pertama sampai hari raya, pintu-pintu neraka tutup. Pun pada 7 hari 7 Zulhijjah, pintu-pintu neraka tutup sampai hari raya. Sampai hari raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang berpuasa pada 7 Zulhijjah, Allah akan membuka kepadanya 30 pintu daripada pintu kebaikan. Allah buka kepadanya, Allah buka ke atasnya 30 pintu daripada pintu-pintu kebaikan, dan Allah menutup atasnya 30 pintu daripada pintu-pintu kejahatan. Makna ini Allah memberi 30 jalan untuk mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu murah rezekinya, kesihatannya, keafiatan kepadanya, Allah menjaga zuriat-zuriatnya, Allah menjauhkan dia daripada 1 musibah ataupun 2 musibah ataupun 3 musibah. Alhamdulillah, banyak peluang berada pada 10 Zulhijjah untuk orang yang mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan
beramal badannya sebelum Zulhijjah, badannya digantikan 700 kali ganda. Subhanallah. Majlis ta'lim pada malam ini bukan macam majlis ta'lim minggu sudah. Hari ini lain. Hari ini pahalanya tinggi, 700 ganda. 700 kali. Tapi yang minggu sudah majlis ta'lim biasa, ada pahala, tapi pahala biasa, pahala majlis ta'lim. Tapi majlis ta'lim pada malam ini lain. Sudah lain daripada minggu sudah. Kenapa? Sebab majlis ta'lim pada malam ini berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah subhanahu wa taala, dan kita memohon daripada Allah dengan barakah sebelum Zulhijjah, dengan barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah para anbiya dan rasul, semoga Allah menaikkan hajat tuan-tuan, puan-puan yang berada dalam majlis ini. Kita tak keluar daripada surau ini sehingga Allah sudah menghabiskan segala dosa-dosa kita. Yang dulu, yang akan datang, yang kecil, yang besar, semua insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan sebelum Zulhijjah. Allah tak bersumpah dengan satu benda, malaikat benda itu besar di sisinya. Allah tidak bersumpah dengan sesuatu malaikat, sesuatu itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Subhanallah. Allah berfirman wal fajr, demi waktu fajar, dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ini sebelum Zulhijjah, hari-hari dan malam-malam yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama ambil peluang dan kita tolong-menolong atas kebaikan sehingga kita semua dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua dapat keampunan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari dan malam-malam Zulhijjah. Amin. Allahumma amin. Ada satu faedah dan satu soal. Mungkin banyak orang bertanya, bulan Zulhijjah lambat sikit, tak datang awal ke sini, ke Malaysia. Tapi dekat Saudi Arabia, dekat negara Arab, dia datang awal, dia bagi awal. Tapi di sini kenapa dia lambat sikit? Tidak ada kenderaan ke? Ada masalah bila dia naik kapal terbang ke? Tak. Kenapa soal bertanya begini? Sebab kita nak puasa 9 Zulhijjah, fadilahnya tinggi. Hari Arafat saya nak puasa, bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, siapa yang berpuasa pada hari itu, hari Arafat, siapa yang berpuasa pada hari Arafat, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya pada tahun lepas dan tahun akan datang, 2 tahun. Masya Allah. Tapi kalau hari 9 di Saudi Arabia hari Jumaat, tapi di sini hari 8, mana ini hari Sabtu 9. Bagaimana? Ikut mereka ataupun ikut mereka? Tak ada. Memang ini bukan masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tak boleh kita jadi keliru ataupun hairan. Tak ada. Biasa. Sangat biasa. Tengok semua hadis Nabi SAW tentang hari 9. Semua sahih. Alhamdulillah, hadis sahih. Tapi bila Rasulullah SAW sebut hari Arafat, Allah memberi khususiyah dan kelebihan untuk hari Arafat. Nabi SAW sebut nama Arafat. Arafat berada di mana? Dekat Makkah. Di sini tidak ada Arafat, tidak ada bukit Arafat, tidak ada. Makna ini, khususiyah itu ataupun fadilah itu ataupun kelebihan itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Arafat. Kelebihannya untuk orang Arafat. Sebab Allah berbangga bila nampak semua hamba-hambanya berada atas bukit Arafat. Satu cara, satu doa, satu ibadah, semua sama-sama. Orang putih, orang hitam, perempuan, lelaki, kecil besar, semua, kaya fakir, jauh dekat, semua berada atas satu tempat. Rasa bangga. Dan Allah
berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, ushidukum, aku menjadikan kamu sebagai saksi, anni qad ghafartu lahum, atau inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah menggambarkan semua. Makna ini bila nampak semua orang, tengok tuan-tuan puan-puan kita, alhamdulillah semua berada dalam majlis ini. Kita datang dari sini dari sana, lelaki dan perempuan, semua kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya sahaja. Kita tak datang kerana nak jual beli, kita tak datang kerana nak bincang tentang politik ataupun sebagainya, kita tak datang ke sini kerana nak beli tiket ataupun nak, tak ada. Kita datang ke sini nak belajar dan mengajar sahaja. Satu tujuan dan satu matlamat, Allah gembira daripada kita, Allah ridha ke atas kita semua yang berada dalam majlis ini. Bayangkan jika ramai sayang, berapa juta orang berada di satu tempat di Arafat, rasa apa? Orang Islam kita pun bila nampak begini, subhanallah, rasa gembira. Satu matlamat, satu tujuan, satu cara, satu ibadah, Allah rasa bangga. Dan Allah, Nabi SAW tidak ada satu hari, tidak ada pada hari-hari dunia yang paling berat atas iblis, malaikat hari malaikat hari Arafat. Hari yang paling berat atas iblis dan syaitan, hari Arafat. Kenapa? Dia rasa sedih. Kenapa? Dia nampak rahmat Allah yang turun kepada mereka. Inilah kelebihan hari Arafat. Makna ini, Allah tak lupa orang yang tak pergi ke sana. Allah tak lupa mereka yang manusia, hamba-hambanya yang tak pergi, yang tak mampu pergi ke Arafat. Makna ini Allah memberi kepada mereka satu hadiah lain, dapat pahala seperti pahala mereka, yaitu puasa hari Arafat. Jangan sebut puasa hari 9, puasa hari Arafat. Bila kita sebut hari 9 jadi keliru. Sini 8 di sana puasa hari Arafat. Nabi SAW sebut siapa yang berpuasa hari Arafat, siapa yang berpuasa hari Arafat. Bila hari Arafat, kalau dia jadi hari 7, kita ikut mereka. Walaupun ada sini baru jadi sudah 9 ataupun hari Arafat. Bila hari Arafat, di sana kita ikut mereka terpaksa. Makna ini, hari Sabtu mereka sudah balik, tidak ada orang dekat Arafat. Makna ini kita ikut hari Arafat. Bila mereka wukuf, kita puasa. Makna ini kita marilah kita sama-sama insyaAllah puasa hari Jumaat, hari Arafat, ikut Arafat. Tapi lagi afdal pun kita pun puasa hari Sabtu. Kita puasa hari Jumaat, tapi memang ini muakkad hari Arafat, sebab kelebihan itu, fadilah itu untuk tempat, bukan untuk waktu. Kelebihannya jatuh kepada tempat Arafat. Bukan kelebihan itu ataupun fadilah itu daripada Allah kepada satu masa ataupun satu waktu, tak. Kalau untuk waktu untuk hari 9 ada khususiyah lain mungkin, tapi tak. Khususiyah itu ataupun kelebihan itu, fadilah itu untuk orang haji. Sebab mereka berada di satu tempat dengan satu cara, satu matlamat, satu tujuan mereka. Allah memberi hadiah lain kepada orang yang tak mampu bagi ke Makkah. Bagi ke Makkah kena puasa hari Jumaat. Dan kita lagi baik kalau kita puasa hari Sabtu, kemudian kita boleh hari raya hari Ahad. Sebab hari raya kena wajib ikut negaramu. Ikut negaramu. Walaupun kamu tahu negaramu salah, tak ada, ini bukan urusan kamu, ikut. Ada pemimpin, mereka yang tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asal dalam mazhab Imam Syafi'i. Macam bulan Ramadan pun, kalau kita yakin bulan Ramadan sudah masuk, tapi kerjaan tak umum, ikut mereka, ikut jamaah. Bantuan Allah atas orang yang berjamaah. Simpan martabat kamu di dalam hati kamu, tak perlu keluarkannya, walaupun, tapi ikut jamaah. Ini fitratullah, ini sunnatullah.
Ini syariat Rasulullah SAW. Baik, makna ini untuk ibadah waktu ikut negaramu. Betul salah mereka tanggungjawab. Alhamdulillah kita jadi orang biasa. Jadi orang biasa. Kalau jadi memimpin tanggungjawab besar. Kalau seorang puasa salah, silap, Allah tak akan tanya kita pada hari kiamat, tanya memimpin kita. Tengok berapa orang, berapa juta orang, mereka yang tanggungjawab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang terakhir masuk ke syurga Allah memimpin. Para pemimpin yang terakhir masuk syurga Allah. Setelah orang lain, selepas mereka dengan 100,000 tahun, orang biasa masuk ke syurga Allah, lepas 100,000 tahun baru memimpin masuk ke syurga Allah. Kalau mereka dapat selamat. Kalau dapat selamat. Kalau selamat 100,000 tahun, satu hari daripada hari-hari kiamat macam 1,000 tahun daripada hari dunia. Jauh. Makna ini kelebihan itu untuk tempat Arafat, untuk orang haji. Tapi yang lain sunnah macam contoh, sunnah puasa hari Isnin dan Khamis. Puasa sunnah hari Isnin dan Khamis. Kenapa kita puasa hari Isnin dan Khamis? Hari ini esok Isnin di sini. Tapi di Saudi sudah Selasa. Tapi kalau saya puasa hari ini hari Isnin, dapat fadilah puasa hari Isnin atau muntah? Mereka puasa di sana sudah hari Selasa. Mereka sudah puasa semalam. Mereka dapat fadilah atau muntah? Dapat fadilah. Sebab fadilah itu untuk waktu keharian, untuk hari. Tapi fadilah haji, fadilah hari Arafah untuk tempat. Jelas tuan-tuan puan-puan? Fadilah hari Arafah untuk tempat Arafah. Tapi fadilah hari Isnin dan Khamis untuk hari Isnin dan Khamis. Hari Isnin dan Khamis. Makna ini bila berlaku hari Arafah, kena puasa. Jangan tengok 9, 10, 11, 13, 17 habislah. Ikut tempat. Mereka sudah wukuf, wukuf habis ikut. Tapi hari Isnin, saya nak puasa hari Isnin, sunnah puasa hari Isnin. Tapi dia sudah puasa hari ini. Hari ini Ahad tuan. Tak sebab di sana hari Isnin. Habibi, tak boleh. Tak boleh. Sebab sunnah untuk hari Isnin untuk hari. Kadang-kadang seorang kata, apakah dalil itu? Tak perlu dalil. Sebab Nabi SAW sebut hari Arafah. Bila hari Arafah habis kita ikut. Diam, tutup mata tengok. Kita tengok bila hari Arafah habis. Bila hari Arafah. Sebab Rasulullah SAW ajar kita puasalah hari Arafah. Kita tunggu bila hari Arafah. Saya tak pandai kira hari 2, 3, tak pandai, tak hafal. Saya pandai nampak, tengok. Bila ada Arafat, ini hari Arafat. Bacalah hadis Nabi SAW, puasalah hari Arafat. Makna ini kelebihan itu untuk tempat Arafat, untuk tempat Arafat. Mudah-mudahan insya-Allah semoga Allah memberi kekuatan kepada kita sehingga kita berpuasa pada hari itu insya-Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih. 9 Zulhijjah Nabi SAW bersabda, 9 Zulhijjah ialah hari Arafat, dan sesiapa yang berpuasa pada hari Arafat, Allah akan mengampunkan dosanya pada tahun lepas dan tahun depan. Akan datang 2 tahun. Masya Allah. Jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna ini berapa banyak dosa kita buat daripada bulan pertama sampai saat ini. Berapa banyak dosa kita buat. Mata kita, tuan-tuan puan-puan, sudah penuh dosa. 2 tangan kita sudah penuh dosa. 2 kaki kita sudah penuh dosa. Hati kita pun sudah penuh dosa. Tahun depan pun kita tak tahu Allahu a'lam apa yang kita buat. Nafsu kita tak kuat, jiwa kita tak kuat. Nafsu kita pun kuat. Bila nampak satu indah, kita terus jatuh. Tapi dapat satu jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan risau untuk dosa yang akan datang. Allah menghapuskan segalanya. Makna ini Allah memberi kekuatan kepada kamu sehingga kamu tak boleh dapat buat dosa. Ini makna hadisnya. Bukan makna ini seorang dia fikir, nanti bila saya buat dosa tahun depan habis. Memang jangan risau. InsyaAllah Allah tak menjadikan kamu fikir tentang dosa. Allah sudah menjauhkan kamu daripada dosa-dosa.
Maknanya ini dua jaminan daripada musim, tuan-tuan puan-puan, untuk mencari pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok kelebihan sebelum Zulhijjah daripada hari pertama sampai akhirnya, hari pertama, hari kedua, hari tiga, saya banyak kali sudah cerita kepada tuan-tuan puan-puan, tapi di sini belum. Ini Nabi SAW habis. Terus alhamdulillah. Nabi SAW bersabda daripada hadis Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu arda, Rasulullah SAW bersabda, satu Zulhijjah sudah sudah lepas. Satu Zulhijjah hari Nabi SAW bersabda, satu Zulhijjah ialah hari pengampunan dosa Adam setelah baginda melakukan kesalahan. Bila Allah memberi kemaafan kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam makan daripada pokok di dalam syurga, Allah maafkan Nabi Adam pada hari 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah Allah maafkan Nabi Adam. Makna ini jika seorang sunnah seorang hari pertama baca doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sentiasa baca doa Nabi Adam pada hari pertama Zulhijjah, dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampunkan dosa-dosamu seperti mana Allah mengampun dosa Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa pada hari itu, hari pertama Zulhijjah, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Subhanallah, fadilah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 Zulhijjah pun sudah lepas, tak apa, kita untuk faedah insya-Allah untuk tahun depan insya-Allah taala. 2 Zulhijjah ialah hari dikabulkan doa Nabi Yunus ketika baginda berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus bila dia berada di dalam di laut dalam perut ikan, apakah doa Nabi Yunus? Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Apakah dia berkata? أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Inilah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makna ini sunnah seorang pada hari 2 Zulhijjah banyakkan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi SAW bersabda, dan sesiapa yang berpuasa pada hari itu 2 Zulhijjah, seumpama berpuasa 1 tahun. Seumpama dia berpuasa 1 tahun. Alhamdulillah, 3 Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, 3 Zulhijjah hari yang dikabulkan doa Nabi Zakaria. Apakah doa Nabi Zakaria? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Inilah doa Nabi Zakaria untuk bila Nabi Zakaria zuriyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Makna ini orang yang nak zuriyah, tidak ada zuriyah, kena sunnah puasa hari 3 Zulhijjah, kemudian dia banyak baca doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Nabi SAW bersabda, dan sesiapa yang berpuasa pada hari itu 3 Zulhijjah, Allah mengabulkan doanya. Subhanallah, alhamdulillah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. 4 esok, hari keempat, Nabi SAW bersabda, 4 Zulhijjah ialah hari kelahiran Nabi Isa Ibn Maryam alaihissalam. Hari kelahiran Nabi Isa. Kalau hari jadi kita raikan hari jadi kita. Kalau hari jadi anak kita raikan harinya. Kalau hari jadi ibu kita raikan hari ibu kita. Tapi Nabi Isa Nabi yang akan datang, dia turun dan dia membawa syariat Nabi Muhammad SAW, dan kita semua ikut Nabi Isa pada akhir zaman. Makna ini nak buat satu hubungan antara kita dan Nabi Isa sebelum baginda datang kepada kita. Hari keempat, Nabi SAW bersabda, hari 4 Zulhijjah ialah hari kelahiran Nabi Isa, dan sesiapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan menjauhkan dia daripada kefakiran dan kesusahan. Dalam 1 tahun insya Allah tak akan jadi fakir.
Tak ada masalah insya-Allah dalam tahun ini. Maknanya insya-Allah niat kita esok nak puasa esok insya-Allah untuk sunnah hari Isnin dan hari Zulhijjah dan raikan hari Nabi Isa, dan mudah-mudahan insya-Allah menjauhkan kita semua daripada kefakiran dan kesusahan insya-Allah taala. Baik, insya-Allah kita esok berpuasa ramai-ramai. Kita pun esok saya sudah ajak semua anak-anak murid keluarga riba, kita semua esok puasa. Kita buka puasa ramai-ramai. Kalau boleh tuan-tuan puan-puan nak datang sila. Silakan insya-Allah esok. Kita buat khatam Quran sampai malam, sampai maghrib kita buka puasa, kemudian sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib kita baca zikir bulan 10 Zulhijjah, kemudian salat Isya, kemudian kita buat kelas yang biasa fiqh mazhab. 5 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 Zulhijjah ialah hari kelahiran 5 Zulhijjah ialah hari kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, hari kelahiran Nabi Musa 5 Zulhijjah, dan Nabi SAW bersabda, dan sesiapa yang berpuasa pada hari itu Allah akan menyelamatkan dia daripada siksa kubur, dapat selamat daripada siksa kubur, azab kubur. Alhamdulillah. 6 Zulhijjah, Nabi SAW bersabda 6 Zulhijjah ialah hari dibuka kebaikan atas Nabi Ayub. Allah buka pintu kebaikan atas Nabi Ayub alaihi salam. Nabi SAW bersabda, dan sesiapa yang berpuasa pada hari itu Allah akan memberi kepadanya rahmat daripadanya. Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. 7 Zulhijjah, Nabi SAW bersabda ialah hari yang ditutup pintu-pintu neraka, seperti mana kita dengar sebentar tadi. Pintu neraka akan tutup pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah sampai 7 Zulhijjah sampai 10, sampai hari raya. Nabi SAW bersabda, dan sesiapa yang berpuasa pada hari itu Allah akan membuka 30 pintu daripada pintu-pintu kebaikan, dan ditutup kepadanya 30 pintu daripada pintu-pintu kejahatan pada 7 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita semua tahu hari itu hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Orang yang bagi haji tahu makna ini. Biasa 8 Zulhijjah semua orang haji bagi mencari air. Cari air, air Tarwiyah, minta air. Nabi SAW bersabda, dan sesiapa yang berpuasa pada hari itu Allah akan beri kepadanya kebaikan yang tidak ketahuinya. Allah beri kebaikan kepada kamu. Ini satu hadiah rahsia. Ulama kata satu hadiah rahsia daripada Allah kepada hambanya. Dia tak tahu, tapi pada masa yang sesuai Allah memberi kepada kamu hadiah itu dengan barakat puasa hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kita semua tahu semua hari Arafat. Nabi SAW bersabda hari Arafat, dan sesiapa yang berpuasa pada hari itu, hari Arafat ialah pada hari itu Allah akan mengampunkan dosanya pada tahun lepas dan tahun depan. Nabi SAW bersabda 10 Zulhijjah ialah hari raya, dan sesiapa yang melakukan ibadah kurban pada hari itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Melakukan ibadah kurban. Kita semua boleh buat ibadah kurban, tuan-tuan, puan-puan. Kalau tak mampu buat ibadah kurban, jangan pinjam duit, jangan buat hutang lagi. Ada orang dia minta duit daripada kawan dia, tak perlu. Makruh. Kalau tak mampu buat kurban dengan seekor kambing atau sebahagian lembu dan unta, boleh kurban dengan ayam. Mazhab Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu arda, dia pernah buat kurban dengan seekor ayam. Seekor ayam. Nah, ini bukan wajib, sunnah Nabi SAW. Dan sesiapa yang tak mampu buat kurban, Rasulullah sudah buat untuk dia. Tapi kalau mampu, alhamdulillah, bagus. Lagi tadi bila saya sebelum datang ke sini dalam meja pada asar, saya fikir sekarang sudah hari 5, esok 4. Apa yang saya buat dalam 10 Zulhijjah daripada hari pertama sampai hari ini? Mana ini nak pahala banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Cari jalan yang boleh dapat pahala banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, khusus pada bulan 10 Zulhijjah. Pada hari-hari sebelum Zulhijjah, saya fikir tadi kita boleh buat kurban
Bukan untuk diri saya sahaja, nak untuk semua orang. Semua orang boleh kita sama-sama buat ibadah ini. Kita buat satu kurban bukan untuk diri kita sendiri, kita sama-sama tolong-menolong. Kita buat kurban untuk seluruh orang fakir di umat Nabi Muhammad SAW. Semua orang fakir yang berada di seluruh dunia, di Malaysia ke, di Kamboja ke, di Yaman ke, di Kapal, di semua dunia. Orang fakir yang tak buat kurban, kita buat untuk mereka. Makna ini bukan seorang bagi 100, tak. Kita kumpul sama-sama. Kita kumpul di rumah sama-sama. Saya RM1, kamu RM1. Saya baru fikir tadi. Makna ini saya baru gerakkan cara ini sekarang. Saya nak buatnya esok dalam kelas saya. Tapi sebab saya sayang tuan-tuan puan-puan, kita sama-sama boleh buat dapat pahala. Maknanya kita dapat pahala daripada semua orang fakir di seluruh dunia. Semua orang fakir di seluruh dunia. Kita buat satu kurban untuk mereka. Kalau kita dapat duit banyak, kita buat banyak untuk mereka. Kalau kita dapat sedikit, kita buat walaupun seekor ayam walaupun seekor kambing untuk mereka. Maknanya niat kita untuk semua orang fakir di umat Nabi Muhammad SAW, di Malaysia, di semua dunia. Di semua dunia. Ini sunnah Nabi SAW yang banyak manusia tak pernah buat. Nabi SAW buat 2 kurban. Satu kurban untuk dirinya dan keluarganya, satu kurban untuk bukan umatnya, untuk orang fakir daripada umatnya. Orang fakir pada umatnya. Tapi banyak orang tak pernah buat. Tak pernah buat. Saya tadi fikir, bagus, ini satu jalan dapat pahala banyak. Dapat pahala banyak daripada sini, daripada sana, daripada Masya Allah. Tengok, bayangkan bila kita dalam kubur sudah datang kepada kita kebaikan dan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita tahu, daripada jalan yang kita tak tahunya. Dengan barakah amalan kita yang kita buat, insya-Allah. Makna ini kalau seorang nak buat, boleh nanti buat rida, nanti Syahir buat rida di sana. Kalau seorang buat, nanti kita kumpul sama-sama, insya-Allah. Nanti semua majlis yang saya nak buatkannya, kita sama-sama buat kurban untuk orang fakir daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita hantar kurban ke Kamboja, ke Yaman, ke Palestin. Kita lupa ramai orang fakir di sini. Di Malaysia pun ramai sangat orang fakir. Tapi mereka malu minta, ataupun kita tak tahu. Nampak ini yang paling ramai tak fakir tak? Tapi kita untuk semua orang fakir. Untuk semua orang fakir di seluruh dunia. Mudah-mudahan insya-Allah sebab ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari sebelum Zulhijjah, 2 ibadah. Puasa Arafat dan kurban. Puasa Arafat dan ibadah kurban. Ini yang paling banyak. Tapi puasa semua orang boleh buat. Puasa yang mampu kena buat. Tapi kurban bukan semua orang boleh buat. Makna ini yang boleh kena tolong orang yang tak boleh. Tolong orang yang tak boleh. Kita kumpul sama-sama, insya-Allah kita buat untuk seluruh orang fakir dan miskin. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan ada satu doa. Satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayat Imam At-Tabarani. Riwayat Imam At-Tabarani. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya sesiapa yang baca di 10 hari Zulhijjah setiap hari sebanyak 10 kali, ada riwayat lain sebanyak 3 kali. 3 kali. Apakah doa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah adad al-layali wad-duhur, la ilaha illallah adad amwaj al-buhur, la ilaha illallah adad an-nabati wash-shajar, la ilaha illallah adad al-qatri wal-matar, la ilaha illallah adad lamh al-uyun, la ilaha illallah khairun mimma yajma'un, la ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yunfakh fi as-sur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca doa yang sebentar tadi kita baca, Allah menghapuskan segala-gala dosanya. 3 kali. Kalau boleh baca 10 kali lagi bagus. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani. Hari pertama kita sudah tak tahu 3, 2, 4. Makna ini daripada malam ini, marilah kita sama-sama sentiasa baca doa ini seperti mana Rasulullah SAW bersabda, berbanyakkanlah badannya sebelum Zulhijjah daripada tahlil dan takbir. Ini tahlil dan takbir, masya-Allah doa ini.
Inilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan orang yang sentiasa membuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita sentiasa di bawah rahmat-Nya dunia dan akhirat, dan semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan orang yang sentiasa menjaga waktu karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anhum alayh, waffiqna lil khair wa a'inna alayh, ighfir dhunubana wastur 'uyubana wakshif kurubana waj'alna min ibadikal mu'minin. Allahumma wa inna nas'aluka bi barakati 'ashr dhil hijjah wa bi fadilati 'ashr dhil hijjah wa bima ikhtasasta bihi 'ashr dhil hijjah wa bima anzaltahu 'ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi 'ashr dhil hijjah an takrimana jami'an al hadirin wal hadirat bima akramta bihi ibadukal muslimin wal muslimat يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحاضرين والحاضرات من أبرك لعبادك المؤمنين. اللهم اغفر ذنوب الحاضرين والحاضرات وأصلح شؤون الحاضرين والحاضرات وبارك في أعمال الحاضرين والحاضرات وأصلح ذرية الحاضرين والحاضرات واجعلنا وإياهم من عبادك المؤمنين. ثبتنا وإياهم أكمل ثبات وأدخلنا في دوائر أهل الإخبات واصرف عنا وعنهم جميع البلايا والآفات. حققنا وإياهم بحقائق التقوى والاستقامة وأعدنا وإياهم من موجبات الندامة واجمعنا مع المضلل بالغمامة. اللهم واحفظ الحجاج والمسافرين والزائرين والمعتمرين. اللهم واحفظهم وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين إلى سالمين غانمين. اللهم واقسم لنا ولأحبابنا وللحاضرين والحاضرات ما قسمته للحجاج وما قسمته للزائرين وما قسمته للطائفين وما قسمته للواقفين وما قسمته لأحبابك وعبادك في مكة والمدينة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Dan minta maaf sila Quran salam, minta maaf. Jazakumullah.